Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita lagi anak-anak. Cikgu Fatin akan menerangkan tentang bab 1 berkaitan dengan warisan negara bangsa bagi tajuk sejarah tingkatan 4. Okey. Baiklah. Di dalam bab ini, kita akan mempelajari berkaitan tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, yang mana kita akan mengenali tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, yang kedua kita akan mengenali tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Juga kita akan mempelajari tentang keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang bagi Kesultanan Melayu Melaka serta peranan pemerintah dan rakyat. Baiklah. Okey, sebelum kita pergi jauh, cikgu nak terangkan dahulu berkaitan tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey. Sebelum kedatangan Barat pada abad pertama, okey, kerajaan alam Melayu, kita ada kerajaan Funan. Pada abad kedua, kita pula mempunyai kerajaan Champa. Kemudian diikuti dengan abad ketujuh kemunculan kerajaan Sriwijaya, dan seterusnya pada abad ke-15 kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, dan pada abad ke-16 maka muncullah Kesultanan Johor Riau. Okey. Baik. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, yang mana ianya mengandungi 4 ciri. Okey. Kalau pelajar, cikgu harap kamu jangan keliru dengan ciri-ciri kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang kita akan belajar nanti, kerana ciri-ciri kerajaan alam Melayu ada 4 sahaja. Okey, yang pertama adalah raja, yang kedua undang-undang, yang ketiga wilayah pengaruh, dan yang keempat adalah rakyat. Okey. Kita lihat dulu raja. Raja merupakan tonggak utama kerajaan. Pembesar ia kukuhkan kedudukan raja. Raja ditaati dan dianggap suci. Okey, contohnya Raja Champa yang dikaitkan dengan Dewa Siwa, kerana pada zaman dahulu raja ini dianggap sebagai dan dianggap seperti Tuhan. Okey. Yang kedua undang-undang. Okey. Ianya menjamin kesejahteraan terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Okey, merupakan panduan kepada pentadbiran, dan contoh kerajaan Majapahit yang mengambalkan Undang-Undang Putara Manawa. Okey. Yang ketiga, wilayah pengaruh. Kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Contohnya Funan dari Sungai Mekong, Teluk Chamrang, selatan Myanmar, dan Segenting Kra. Ini merupakan antara wilayah pengaruh. Okey. Dan yang terakhir, rakyat. Apa itu rakyat? Rakyat merupakan penduduk di sesebuah wilayah, setia kepada raja, tidak menderhaka. Contohnya, rakyat Sriwijaya yang sangat setia dengan menjalani upacara meminum air sumpah Telaga Batu. Okey. Seterusnya, kita beralih pula kepada sistem pentadbiran. Okey, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka terdiri daripada pembesar 4 lipatan. Okey, kalau kamu boleh lihat di dalam carta ini, di atas sekali sudah semestinya sultan. Okey, di bawah sultan kita ada bendahara yang bertindak sebagai ketua pentadbir, ketua angkatan tentera,
penasihat dan pemangku sultan. Kalau sekarang bendahara ini bolehlah kita klasifikasikan atau kita gelar sebagai Perdana Menteri kita. Okey. Seterusnya, bendahara dibantu oleh penghulu bendahari. Okey, tugas penghulu bendahari adalah untuk mengurus perbendaharaan, urusan-urusan duit. Penghulu bendahari yang akan mengurus. Okey, cukai. Okey. Temenggung. Temenggung ini menjaga keselamatan kota Melaka. Kalau Temenggung, kalau zaman kita, bolehlah kita ibaratkan sebagai polis. Okey. Angkatan tentera. Okey. Kerana mereka ditugaskan untuk menjaga keselamatan kota Melaka. Keselamatan di darat. Okey. Laksmana pula merupakan Panglima Angkatan Laut Melaka. Okey. Kalau kita sekarang kita ibaratkan sebagai tentera laut lah. Okey, kerana Laksmana ini tugasnya adalah merupakan Panglima Ketua bagi Angkatan Laut Melaka. Seterusnya, mengapa keunggulan sistem pentadbiran? Apakah keunggulan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Okey, yang pertama kerana ianya mempunyai sistem pembesar 4 lipatan yang diketuai oleh Sultan. Okey, sebagai ketua pemerintah. Kemudian, pembesar berempat ini memerintah wilayah, sungai ataupun pulau yang dikenali sebagai kawasan pegangan. Okey, mempunyai 2 peringkat iaitu pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Okey, apa itu peringkat pentadbiran pusat? Pelaksanaannya adalah dilaksanakan oleh pembesar yang mana hubungan persefahaman dan permuafakatan dua hala antara sultan dengan pembesar. Ianya turut mengelakkan tindakan sewenang-wenangnya pemerintah, pembesar. Okey, sumber pendapatan perdagangan, cukai dan ufti wilayah taklukan serta naungan. Okey, peringkat jajahan pula pelaksanaannya. Okey, pelaksanaan adalah pembesar lain yang mana pembesar ini menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Okey, pembesar dilantik oleh sultan dan pembesar berempat iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksmana. Okey, peranan pembesar adalah menjaga keamanan kawasan pentadbiran dan dibenarkan untuk mengutip cukai. Okey. Keunggulan. Kita cakap tentang keunggulan. Keunggulan apa sebenarnya maksud keunggulan? Okey. Keunggulan ni merupakan kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah kerajaan. Kalau kita kata unggulnya negeri tersebut, unggulnya negara tersebut kerana ianya merupakan keistimewaan. Ianya ada kesempurnaan. Okey, yang dimiliki oleh kerajaan tersebut. Keunggulan Kesultanan Melayu Melaka terbukti melalui pentadbiran dan undang-undang yang tersusun. Okey. Kita boleh lihat pentadbirannya ada pembesar berempat, okey. Ada pentadbiran yang cekap, okey. Undang-undang yang tersusun, kita lihat apa yang terdapat pada Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undangnya. Okey. Di dalam Kesultanan Melayu Melaka terdapat 2 undang-undang. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka ini merupakan undang-undang yang berada di darat. Okey, undang-undang di darat. Mengandungi 44 pasal. Jenayah merupakan pasal 5.1. Membunuh tanpa pengetahuan raja atau pembesar akan dikenakan hukuman bunuh. Okey, hukuman yang setimpal. Okay. Kalau bunuh, lawannya adalah maksudnya akan dikenakan hukuman bunuh juga. Peranan sultan dan pembesar terkandung dalam pasal 1 menjelaskan tugas sultan dan pembesar berempat. Aspek kekeluargaan pula terkandung dalam pasal 26. Pernikahan perlu 4 orang saksi tetapi memadai 2 orang saksi kalau tak cukup orang. Okey.
Manakala ekonomi, pasal 30, pengharaman riba dan urus niaga. Peniaga perlu akil balik. Dia tak boleh orang yang gila. Okey, dia tak boleh orang yang tak waras. Dia kena orang yang siuman dan melafazkan akad jual beli. Contohnya, okey, saya beli pen ini dengan harga RM1. Jadi pembeli pun akan bagi tahu saya beli pen ini dengan harga RM1, penjual saya jual pen ini dengan harga RM1. Itu contoh akad dalam jual beli. Okey. Seterusnya, Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Mempunyai 25 fasal. Peranan nakhoda berkuasa penuh seperti ibarat raja dalam pelayaran. Okey, nakhoda mempunyai kuasa yang sangat besar di dalam pelayaran. Okey. Pasal 13.1, nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Pelayaran menjelaskan peranan pegawai lain. Pasal 9, malim harus arif tentang pelayaran. Jika lalai, ia akan dihukum bunuh. Kerana malim ini merupakan seorang yang sangat arif berkaitan dengan laut. Sekiranya malim ini lalai, mungkin atau disebabkan kecuaian malim ini, sesuatu yang buruk boleh berlaku terhadap pelayaran tersebut, terhadap kapal tersebut. Mungkin kapal boleh karam. Kerana itulah andai kata malim ini lalai atau cuai didapati lalai atau cuai, maka malim ini akan dihukum bunuh. Okey. Jenayah pasal 5, berkelakuan jahat dan membunuh di atas kapal akan dihukum mati. Okey. Percukaian pasal 6.3, nakhoda menentukan jumlah cukai iaitu 1/10 daripada hasil jika penumpang itu sampai awal daripada waktu yang ditetapkan. Okey. Dan ini yang terakhir. Peranan pemerintah dan rakyat. Okey. Pemerintah, kita tahu Sultan merupakan pemerintah, pembesar juga merupakan pemerintah. Okey. Apakah peranan pemerintah? Okey. Peranan Sultan yang pertama. Sultan berperanan untuk menjaga keselamatan, menjaga rakyat negeri, mewujudkan perpaduan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran dan kestabilan kerajaan serta memperkenalkan undang-undang. Peranan pembesar pula memelihara keamanan dan kebajikan rakyat, menjadi perantara Sultan dengan rakyat, mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey. Dan yang terakhir, peranan rakyat setia kepada pemerintah, patuh pada arahan pemerintah dan tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Okey. Menjadi tentera, menghadiri majlis umum seperti gotong royong, okey. Menjadi pengayuh, pendayung kapal dan melakukan kerja-kerja seperti membina istana. Okey, ini merupakan antara peranan-peranan rakyat ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maka di sini kita boleh lihat Sultan, pembesar dan rakyat mempunyai peranan masing-masing untuk membangunkan atau untuk menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Okey. Maka itu sahaja. Cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan ringkas yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Kesultanan Melayu Melaka tidak akan unggul, tidak akan membangun tanpa adanya pentadbiran yang cekap, tanpa adanya peranan pemerintah, peranan sultan atau peranan pembesar yang baik. Okey. Dan
Kesultanan Melayu Melaka juga tidak akan dapat membangun sekiranya rakyat tidak bersatu padu. Okey, seperti yang kita boleh terapkan atau seperti yang kita boleh nampak di Malaysia, kita boleh hidup dalam keadaan aman, makmur, sejahtera kerana masyarakatnya hidup dalam keadaan harmoni, bersatu padu. Okey, sekian saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh faham. Semoga kita bertemu lagi. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang serta lemah itu datang daripada kelemahan cikgu sendiri. Jaga diri, jaga kesihatan di musim-musim pandemik ini. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dan semoga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.